Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita peluang untuk bersama lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, jom bersama dengan kami untuk kupas perbincangan dengan topik-topik yang dekat dengan kehidupan yang kita bawakan kepada anda untuk sama-sama kita cari solusi dan cari jalan penyelesaian kepada sesuatu permasalahan tersebut. Apa khabar sidang penonton? Semoga semuanya berada dalam keadaan ceria-ceria dan bersemangat untuk menuntut ilmu pada ketika ini. Baik, hari ini perbincangan berkenaan dengan satu situasi yang saya kira rata-rata di setiap pelosok, di setiap sudut dalam dunia ini pastinya mungkin ada berlaku situasi seperti ini berkaitan dalam isu kekeluargaan, yang mana kita lihat anak, ibu, ayah, ahli keluarga, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula family ataupun keluarga, ahli keluarga. Ini yang berlaku pada ketika ini. Yang cuba kita bincangkan adalah berkenaan dengan anak-anak yang menempah sesuatu bala apabila mereka ini cuba melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak soleh, anak yang mithali kepada kedua ibu dan bapanya. Hari ini kupasan perbincangan munakahat tentang menempah keranda. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua untuk sama-sama kita lihat di mana jalan ceritanya bermula di sini, untuk sama-sama kita lihat permasalahannya di mana. Hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, apa khabar Ustaz? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak soleh insya-Allah. Anak soleh insya-Allah, amin. Itulah harapan kita. Itulah harapan Ustaz. Berbekas buat ayah bonda kita insya-Allah. Betul. Amin. Ya. Dan hari ini Ustaz, tajuk dia saya sebenarnya nak sebut tadi pun agak rasa macam gerun datang dalam hati ya, sebab yalah bila kita sebut sekali lalu kan Ustaz, mesti orang akan tertanya-tanya. Dia kata menempah keranda, adakah ini perbincangan tentang sakaratul maut? Allahu akbar. Menempah keranda, adakah ini perbincangan berkenaan dengan siapa yang akan pergi dulu? Ya, ataupun menempah keranda, adakah perbincangan tentang bagaimana kehidupan kita di akhir-akhir usia? Tapi menempah keranda ini mungkin kita nak tahu dengan lebih lanjut kenapa disebutkan tajuk ini, apa kaitannya dengan anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu dan bapanya. Silakan Al-Fadil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Azrin, apa khabar? Mudah-mudahan sehat walafiat insya-Allah. Keceriaan tu nampak di wajah beliau. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, rakan taulan, sahabat handai dan seluruhnya. Tuan-tuan, puan-puan, kita bicara pada kali tajuk yang agak mendebarkan jantung. Secara tuntasnya, debar jantung hati. Sebab menempah keranda. Siapa nak mati ni? Panel mati ke moderator mati dulu? Itu tak tahu lah ya. Ini bukan soal nak menempah kematian. Ini bukan soal nak cari kubur di kita komunikan. Tapi kita cuba mengambil satu imbasan dengan tajuk ini untuk menyatakan tentang kalau ada dalam hidup beragama kita anak-anak yang kurang adab dengan ibu bapanya, yang kurang akhlak baik dengan ibu bapanya. Ibu bapa masih hidup segar, tapi anak dah mula menempah kekecewaan pada ayah bunda. Itu namakan menempah keranda. Baik, saya mukaddimahkan ayat dan Azrael ya, sebab kita nak kait dengan tajuk kita. Ayat Allah sebut dalam surah Al-Furqan 74, iaitu Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini satu ayat yang begitu penting sebab ia menggambarkan tentang kebahagiaan, keamanan, kesentosaan dan kemuliaan sebuah kehidupan dalam keluarga. Itulah ayatnya.
minta pada Allah keselamatan buat diri, keluarga, suami isteri, anak-anaknya. Kita minta kerahmatan buat keluarga keseluruhan. Bahkan keluarga itu contoh, keluarga yang beriman, contoh lil muttaqin, pada orang bertakwa. Itu antara matlamat sebuah keluarga. Sebab itulah kalau kita nak kata kepada tajuk ini betul apa? Menempah kebahagiaan bukan keranda. Menempah kerahmatan bukan keranda. Menempah keselamatan bukan keranda. Itu sepatutnya. Tapi sayang, seribu kali sayang, dalam bermasyarakat keluarga kadang-kadang diharapkan siangnya tidak hujan, kadang hujan. Itu saya punya bahasa lah tu ya. Kadang-kadang mengharapkan panas pada malam, kadang-kadang sejuk malamnya. Itu saya punya bahasa, bukan bahasa apa. Jadi kadang-kadang tak menentu. Sedangkan hakikatnya ialah dalam agama kita, ibu bapa adalah insan yang kita paling kena cakna dengan mereka. Biarlah kita berikan pada mereka perhatian penuh. Dunia dirahmati, akhirat diradai. Dunia penuh kebahagiaan, akhirat penuh keselamatan. Itu sepatutnya. Sebab itu seorang anak ini dia kena berjasa besar kepada anaknya, kepada ibu bapanya. Sebab dalam hubungan paling tidak Azrin, saya nak sebut ada 6 perkara. Apa di antara tugas anak kepada bapa kita? Tugas anak mak ayah. Tak kira anak ramai sikit, tak kira. Yang pertama ringkas, menghormati dan memberi kasih sayang kepada mak ayah secara total. Sayang sungguh-sungguh. Daripada awal sampai mati sayang. Yang kedua ialah memastikan kebajikan dan keselamatan mereka. Ayah bila dah tua nak kena penjagaan yang baik. Bukan dimaki hamu, dimarahi. Tidak begitu. Yang ketiga, mendedikasi kerja mereka. Kita kena bukti kita berjaya. Anak yang berjaya dalam urusan hidup. Mereka berkebahagiaan. Yang keempat ialah mengubah nasib keluarga yang baik. Kita ubah nasib keluarga kita. Kalau keluarga kita mungkin tidak bahagia, tidak kaya raya, cuba kita bina keluarga yang lebih cemerlang. Ubah nasib keluarga. Yang kelimanya ialah dengar nasihat demi untuk dapat redha mak ayah. Dengar nasihat dengan baik. Akur tentang nasihat mereka. Apa mereka sebut, kena dengar. Yang keenam ialah mendoakan kesejahteraan kepada mak bapak kita supaya mereka berjaya bila mereka tertiada. Terutama mak bapak tertiada ini kita kena doa kebaikan. Maka ini saya sebut ada 6 tugas penting anak kepada mak ayah kita. Mak ayah, anak kepada mak ayah baik. Kalau begitu keadaannya dia Azrin, sekarang kita bincang tentang isu menempah keranda. Apa isunya? Isunya ialah anak-anak yang dalam keadaan tidak berakhlak baik. Harta ayah nak diragut, nak diambil cara tak cakna. Mak ayah belum mati, mereka dah fikir tentang ni, ayah ni tinggal harta banyak, nanti abalong dapat, aku tak dapat, nanti aku tak dapat, anak kakak dapat. Dia dulu berfikirlah macam mana mereka seolah-olah telah menjadikan ibu mereka dalam keadaan hilang kehidupan yang baik. Mana ibu bapa mungkin dalam keadaan di penghujungnya nanti kecewa, tak tenteram. Kan anak tertunjukkan akhlak tak baik. Itu yang kita nak bincang tentang perkara ini. Saya fikir itu di antara apa ni awasal muqaddimah saya, wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pembukaan tirai perbincangan kita pada hari ini, yang mana sudah tentu dan sudah pastinya ramai di antara anak-anak pada ketika ini dia seolah-olah beranggapan diri dia sudah pun baik dengan mak ayahnya lah. Dia kata aku transfer duit tiap-tiap bulan 200-300 ribu, dia kata dah tiap-tiap bulan bagi, dia kata aku WhatsApp pun tiap-tiap hari, dia kata call pun ada juga kadang-kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Itu dikira anak yang baik lah tu. Adakah macam itu? Dia kata satu orang yang sudah pun berbakti kepada kedua ibu bapanya, sedangkan ada lagi perkara-perkara lain termasuklah yang 6 Ustaz sebutkan sebentar tadi, masih lagi belum ditunaikan. Hanya sekadar memberikan wang, hanya sekadar WhatsApp 2 hari sekali, hanya sekadar telefon seminggu sekali, itu dia pun sudah beranggapan, dia kata aku adalah anak yang baik. Jadi sedikit komen dari Ustaz berkenaan dengan itu. Silakan. Saya nak sebut macam ni sahaja. Dalam soal al-bir, buat baik mak ayah ini, dalam agama dia meluas. Dia bukan soal kita telefon sekali sehari, kita hantar duit bulanan sampai ribuan, tidak begitu. Tapi soal hati, soal perasaan, soal kerja, itu yang utama. Sebab itulah saya nampak satu benda yang saya rasa lah dalam hidup saya, sampai saya rasa walaupun kita dah ada dalam anak-anak pun dah besar, cucu pun dah ada, kita rasa perasaan kita nak dalam hubungan dengan ayah mak ni lah, anak sentiasa merapati kita, mendekati, menunjukkan sifat sayang kasih. Sebagai contoh Da'i Azrin, Da'i Azrin mungkin orang muda lagi, saya dah berusia dah 60 ini, ya, saya rasa pengalaman tu banyak. Sebab title saya pun bukan Sarok Ayah dah, tak datuk pada cucu pun. Jadi dah peringkat tu. Saya sebut macam ni. Ini tuan-tuan, ini kita dalam siaran live macam ni, kita sebutlah, ya.
Sebab seorang ayah ni, tuan-tuan sekalian, seorang bapa ke ibu, dia menghayati perasaan anak yang datang kepadanya. Dia boleh baca wajah anak, sikap anak, telah anak. Dia boleh baca. Dan saya rasa itu kenyataan. Dulu saya beribu bapa yang telah tiada lah. Mungkin tak rasa. Bila kita ada anak makin dewasa, kita boleh baca cara anak bercakap, anak berbicara, datang jumpa kita. Hati kita bercakap, anak aku ni begian-begian. Dia akan tunjuk bukti. Kalau dia dalam keadaan sayang kasih, kita boleh nampak. Sebab tu dalam hubungan ni bagi saya, tuan-tuan sekalian, pada anak-anak semua, tunjukkanlah kebaktian yang sebenarnya pada mak bapak anda. Bukan harta RM2 sekali sebulan. Bukan WhatsApp telefon saja. Tapi dengan perasaan mendalam. Perasaan cinta dan kasih termasuklah daripada jiwa hati kita. Kita dan anak kita, mak kita kecewa nanti. Dan maksud apa? Maksud begini, Dek Azrin. Ringkas saja. Kita dan mak kita satu hari nanti, saat mereka dah tua, dah mungkin tak ada kemampuan, mereka dalam keadaan berfikir anak mereka, kenapa anak aku sekarang telah tunjuk akhlak tidak elok kepada aku, tinggalkan aku. Kalau bab harta pula, mereka mengambil apa mereka dapat dan mula tinggal mak ayah di belakang. Ketika itu tuan-tuan ingatlah, hati seorang ibu akan terasa, hati seorang ayah akan terasa. Dia mungkin tak bercakap dengan kita, meluahkan, tapi hatinya akan tertekan. Sebab itu bagi saya, tuan-tuan, kita kena tunjukkan sifat mulia kita. Bukan saja dengan duit ringgit, tapi dengan doa, munajat dan merapatkan kepada mak bapak kita. Saya tak mampu nak bercakap lebih ya, sebab ini satu penghayatan kepada soal hubungan keluarga lah di antara ibu ayah dengan anak-anak. Wallahualam. Subhanallah, itu dia. Ilmu dan juga pengalaman serta emosi digabung jalin, maka terjadi satu ikatan yang istimewa. Baik, sidang penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, kita kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru pada pagi ini, dan juga keluarga besar masih menantikan perbincangan seterusnya tentang topik kita menempah keranda. Sepatutnya kehidupan kita mencari keberkatan dan juga kebaikan serta kerahmatan, tetapi kenapa memilih untuk jadi mereka yang menempah kepada sesuatu yang disebut sebagai bala bencana dan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sidang penonton, jika penonton-penonton ingat, tahun 1964 ada filem yang berjudul Tiga Abdul. Satu filem yang membariskan pelakon-pelakon hebat seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Allahyarham Ahmad Nisfu, Allahyarhamah Sarimah, dan juga di situ juga ada Allahyarham S. Kadarisman, yang mana menceritakan tentang tiga beradik yang masing-masing ada kepentingan sendiri, yang mana kalau sidang penonton ingat pada ketika itu ada satu suasana di awal, minit-minit awal penceritaannya, maka apabila ayahandanya sakit, maka mereka sudah pun membincangkan tentang harta pusaka dan juga berebut kepada harta tersebut. Jadi apa yang saya sebutkan ini berdasarkan cerita tahun 1964 ini ada kaitan dengan persoalan yang ingin diajukan oleh sahabat kita di Facebook dari Laila Dila Rosa. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah dikira anak derhaka bagi anak-anak yang saling bertelagah mengenai harta sedangkan ibu dan ayah masih di depan mata? Apatah lagi jika anak-anak yang bekerja di bandar dan amatlah jarang untuk menjenguk kedua orang tuanya di kampung. Bagi ibu ayah pula, apakah tindakan yang sewajarnya dilakukan jika ada anak yang seolah-olah bersedia menempah keranda untuk mereka? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Laila Dila Rosa. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Dai Azrin dan Puan Lela yang bertanya dalam soalan yang cukup, saya terasa di hati jantung saya dan menakutkan sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, kalaulah cakap tentang fenomena yang disebutkan Puan Lela tadi, apakah dikatakan neraka, bertelagah dalam bab harta ketika mak ayah masih hidup lagi. Tuan-tuan sekalian, nak kata apa lagi tuan-tuan, itu anak paling derhaka sebenarnya. Sebab dalam Islam ini,
harta si ayah adalah hak dia. Soal pewarisan kemudian itu soal agama. Sebab itu dalam Islam kena ingat, hukum Islam jelas. Ada hukum faraid, iaitu pembahagian yang layak bagi pewaris-pewaris yang layak menerimanya. Bila anda seorang anak nama Abang Long, Kak Lang, Kak Angah, Abang Ngah, Ucu sekalipun, anda layak menerima pesaka nanti. Takdir si ayah itu ayah yang berharta. Jangan bimbang, ada masing-masing bahagian. 1/8, 1/6, setengah umpamanya. Islam letakkan satu asas yang penting. Tetapi bila anda mula bertelagah, maka harta saat ayah masih hidup, masih boleh bercuara, bercakap, anda telah meletakkan depan hidup ayah anda jalan yang menyempitkan hidupnya. Itu menepah keranda yang boleh menyebabkan ayah kita akan terasa kehilangan sesuatu hidupnya. Anak aku ni, aku tak mati lagi, dah bercakap harta di sana sini. Saya tak fikir suruh ayah akan tenang, Dak Ezrin, ya. Sedangkan dalam agama, apa keutamaan yang paling utama kepada ayah ialah kesayang. Ayah sakit, rawati. Mak sakit, rawati. Ayah tak tenang, rapati. Itu yang patutnya. Tapi bila anda sudah bercakap tentang harta ayah belah sana, nanti abang dapat lebih. Tak betul. Itu satu. Yang keduanya ialah, kalau kita meletakkan soal harta lebih utama pada soal sayang tadi, anda telah meletakkan kedudukan mengatasi akhirat. Sedangkan dalam Islam, saya nak kaitkan, seorang ayah mengharap apa pada anak? 3 perkara dari Azrin. Yang pertama, ayah harapkan anak sayang kasih kepadanya. Al-hub. Itu pertama. Yang kedua, ayah harapkan doa pada anak. Doa. Yang ketiga, ayah harapkan kepada anaknya ialah bakti. Masa lepas dia mati nanti anak-anak akan buat kebaikan pahala. Saya rasa dalam hal ini, minta maaf sebut ini mungkin orang tak terima, tapi saya bercakap dalam nada ilmu. Saya bimbang kalau anak-anak mula bertelagah soal harta masa ayah masih hidup, bila ayah meninggal, anak tak akan ingat pada ayah mereka. Sebab ke situ dah timbul kebencian. Abang Long dapat lebih, aku dapat kurang. Padanlah Abang Long buat kerja untuk ayah. Ketika itu tuan-tuan, ayah kita akan mengalami kesempitan dalam barzakhnya. Mana anak-anaknya untuk buat kebaikan? Nabi Suhaib Ahmad yang berkata apa? Antara amalan terputus daripada orang tu mati apa dia? 3. Salah satu ialah anak yang soleh. Tak akan putus maksudnya. Bila orang tu mati, 3 amalan tak akan putus. Salah satu ialah anak yang soleh. Tengok tuan-tuan, cari Islam atur kehidupan kita. Bila anak tu anak soleh, dia tak fikir harta sangat, ayahnya menerima kebaikan di alam barzakh. Sebab anak baik. Tapi kalau anak dah berakhlak buruk macam ni, saya tak fikir dia akan ingat pada ayahnya. Dia akan hukum ayahnya. Ayah ni tidak adil. Yang tu dapat lebih. Ini semua bukan akhlak. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian ingat bahawa dalam hukum agama ini, bab harta ini milik ayah. Lepas tu ayah, ibu boleh memberi kepada anak melalui hibah ataupun wasiat. Jadi kita nak ambil kesempatan buat apa? Sekalipun ayah kita orang kaya raya, fikir agama di hadapan. Ayahku, kalau dia nak beri, itu hadiah. Tak beri sekalipun, ada hukum farid menanti aku nanti. Itu hak aku dalam agama. Ini anak yang baik, bukan derhaka. Kemudian soalan yang kedua daripada Puan Lela tadi ialah, apa tindakan yang wajar dilakukan untuk anak-anak? Suatu bagi ayah-ayah semua, kita sebagai seorang ayah, rapatilah anak kita bukan dengan sebab harta semata-mata. Ilmu diberi, iman disuntik, iman diperkemaskan. InsyaAllah anak kita jadi anak yang berakhlak baik dan lebih mencerminkan anak yang soleh. Bukan adraka insyaAllah. Itu kewajipan ayah. Wallahualam. Itu jawapannya. Dan itu belum lagi dikira dan diperlihatkan berkenaan dengan bagaimana seorang anak yang tidak menghiraukan kepada kedua ibu bapanya. Itu baru permulaan pada cerita kita untuk hari ini. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum sekiranya anak-anak yang tidak mahu menjaga kedua ibu bapa mereka ini tetapi meletakkan ibu bapa mereka di tempat penjagaan orang-orang tua yang berbayar dan layanannya memang terbaik? Adakah dikira berdosa juga? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nurul Huda Tajuddin untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Saya soalan menyentuh perasaan. Tuan-tuan, Puan Nurul Huda bertanya rakan semua. Kalau seorang ibu melahirkan kita, besarkan kita, susukan kita, dakap dengan penuh pelukan saya kasih Ustaz dan Nazrin, kita sehat, kita sakit,
mak dakap kita peluk dengan pelukan sayang kasih, berikan susu, makanan, segala-galanya. Kita sakit, mak pun terpaksa sakit. Betul tak, Dek Azrin? Betul. Kalau kita renung balik, apakah saat itu kita ibu telah mungkin tua, ataupun anak, ataupun mak sakit, ibu sakit, ayah sakit, kita rada nak berikan, kita nak pinggiran mereka? Renung balik, ya Allah, aku dulu dilahirkan, dibesarkan, dijadikan sempurna, dipeluk, dicium dengan erat beri susu, dijagai sampai aku dewasa. Sekarang ibu aku sakit, contoh aku nak pinggirkan. Terlebih teruk lagi kalau ibu dah rasa, kita rasa ibu dah tak berapa kuat, tak berapa nak kita rasa selesa, hantar ibu ke orang tua. Biarkanlah aku duit ada, 3,000 sebulan aku bayar. Tuan-tuan sekalian, saya tidak adil bagi seorang anak. Ibu anda tak pernah pinggirkan anda. Sebab itulah, ambil kesempatan renung balik, muasabah diri. Sekalipun kita mungkin ada kepayahan, jangan bimbang. Rezeki menanti sebalik. Lepas tu bagi saya, tuan-tuan, jaga ibu, jaga mak, jaga ayah, lubuk pahala. Lubuk keredaan menanti kita, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Lubuk pahala menanti. Allah berikan kita keberkatan rezeki. Berkat hidup, rezeki berkat. Allah tambahkan keberkatan kita. Sebab tu mungkin ayat yang kita boleh ambil panduan ialah surah Al-Isra 23. Dek Azrin. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Allah sebut kepada kita hukum kata agama. Dengan mak bapak buat baik. Ihsan kata ulama ialah berterusan. Saat dia senang, kita rapati. Dia susah, kita dekati. Dia sakit, terawati. Itu ihsanan. Kita kadang-kadang ada Azrin, kita ihsan masa mak sihat. Seronok dah balik kampung sebab boleh masak kan. Mak dah sakit. Tak payah balik acak-acak berlakon. Itu silap. Bila mak kita sakit, lebih kita nak ihsan lagi. Nak jaga dia, berebut kadang-kadang. Abang Long tak Abang Long. Abang Long ambil sekejap, saya ambil lama sikit. Angah ambil sekejap, kakak ambil lama sikit. Contoh kita berebut. Ni kadang-kadang tak berlaku macam tu dah. Abang Long ambil lah mak tu, Abang Long kan banyak masa. Saya sibuk, banyak urusan. Tengok tuan-tuan, ihsan di mana kita. Tuan-tuan, saya soalan macam bagi saya soalan dia, kita jawapan. Kita tak nak kita hidup suasana, kita letak mak kita tempat tak sepatut. Rumah orang tua pula. Sedang kita tahu mak kita makin seharian, air mata tumpah, menangis, malam siang tak tidur. Kan mikir anak-anak. Anak bukan seorang, mungkin 5 orang. Kenapa 5 orang nak tak boleh jaga seorang ibu, yang ada ibu boleh jaga 10 orang anak dia? Ini semua kita akan fikirkan. Baktilah kita pada mak kita sampai ketua sampai ke mati. Pintu syurga di bawah telapak kaki mereka, insya-Allah. Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Syurga nanti kita di bawah telapak kaki mak masing-masing. Wallahu a'lam. Subhanallah. Dan sedang menonton Ustaz, mungkin juga ada anak yang dia beranggapan dan juga dia faham satu benda, dia kata, dulu masa aku kecil, mak ayah aku sibuk, mak ayah aku hantar aku pergi rumah pengasuh. Dia kata, jadi bila mana dah besar, apa salahnya aku praktikkan balik, aku pun sibuk, jadi aku nak jaga mak ayah aku tak sempat, maka aku hantarlah dia ke rumah orang tua-tua, dia kata. Jadi mungkin ini satu tanggapan yang salah pada seorang anak, dia mentafsirkan terbalik. Mungkin Ustaz ada satu nak diperkatakan berkenaan dengan situasi seperti itu, kita memperbetulkan. Kita boleh letakkan peluang itu. Ketika mak ayah hantar kita ke tempat tertentu, tu dia asuh, bukan ditinggalkan begitu. Betul. Datang kita dengan segalanya. Kadang-kadang kita sakit, mak kita datang segera mengambil kita ke sesuatu. Jangan buat tentang macam tu. Masalah kita sekarang ialah bila sampai tahap kita tak kita buat orang tua, kadang kita tak kisah dah. Mak sakit tengah malam. Saya dah bayarkan. Pandai-pandailah pihak tertentu yang saya tahu sangat di Kuala Lumpur kita ada belasan. Ya, saya tak sebut angka, tak belasan pusat-pusat tu yang mana kadang-kadang mak ayah duduk bukan setahun, dah 10 tahun. Ada anak tak jenguk pun pada masa raya dah ada. Saya tak sebutlah, ini mungkin satu perkataan yang mungkin menimbulkan situasi lalu, tapi ada tempat di mana mak ayah duduk sudah 10 tahun anak tak jenguk. Raya tak sampai. Bayangkan jiwa seorang ibu di seolah keranda sudah tersedia di bumi lagi, belum di alam mahsyar, belum di alam kematian. Ini kita paling takut. Renung-renunglah tuan-tuan, sebab ibu ayah ini merupakan hati jantung kita sebenarnya.
Betul. hati jantung kita. Wallahu a'lam. Satu tafsiran yang salah apabila dia mengambil kembali situasi ketika mana dia kecil, maka dia buat ketika mana dia sudah pun besar kepada kedua ibu dan bapanya. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, mengapa anak-anak sering bertelingkah dengan saudara kandung hanya kerana harta sehingga bermusuhan sedangkan ibu dan ayahnya masih lagi hidup? Penting sangat ke harta hingga berputus silaturahim? Tetapi apabila ibu bapa kurang sihat, siapa pun tidak ambil peduli. Soalan kedua, adakah kurang didikan agama sehingga boleh berlakunya sedemikian ataupun ada sifat pentingkan diri? Sedikit komen dari Ustaz. Terima kasih sahabat kita. Silakan. Puan Hana, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pengalaman peribadi kita semua mungkin ada. Saya mungkin berbanding dengan adik-beradik yang ramai. Yang sering pun adik-beradik yang ramai, insyaAllah. Dan kita adik-beradik ramai. Kalau kita mampu nak bina kesatuan hati di awal kita hidup sebagai anak kepada bapa kita, tuan-tuan, kita akan cipta kegagalan. Maksud sebegini. Kalau anak-anak tidak ada suatu norma keimanan yang cukup, melihat dari kacamata ilmu agama yang lengkap, tunggulah. Akan datanglah suatu persengketaan dalam keluarga sendiri. Akan datang ucapan macam mana? Abang Long itu mak sayang lebih daripada aku ni siapalah sangat. Ucu tu memanglah bapa sayang sungguh, aku ni tak ada apa. Dia akan datang macam tu. Satu masa. Betullah, seawal hidup keluarga, tuan-tuan, tolonglah bina sebuah kehidupan berasas ilmu agama. Maksud macam mana? Puan Hana bertanya, kita faham. Harta bukan segala-galanya. Harta utama kita lah kasih sayang seorang bapa dan ibu kepada kita. Itu yang utama sekali. Dan mak bapak pula, saya kena sebut juga. Sebab soalan ini serampa dua mata. Yang kedua pula, mak bapak kena ada kekuatan juga. Sebab itulah kita sebagai bapak, tuan, jangan ada prasangka kepada anak kita. Sementara Abang Long orang cerdik, kita lebihkan sayang kasih. Kerana kalang orang kurang cerdik, kita berikan segala sekadarnya. Tak pandang pun. Silap. Bapak bapa kena ada kekuatan. Samakan sayang kasih pada anak-anak anda, sekalipun yang ni mungkin kurang ilmu, kurang mengaji, yang dia lebih baik. Samakan. Sebab mereka ini ada bakti tertentu kepada kita seorang nanti. Sebab itulah jangan ada kesayang kata apa yang kita sebut kesayang yang tak sama. Kena ratakan. Pilih kasih. Jangan pilih kasih, jangan ada. Ini penting mak ayah. So, kalau kita tak suasana macam seawal kita bersama anak, itu bahaya. So apa? Anak akan ambil kesempatan. Ayah ni, ayah lebih kan? Padahallah, dia lah ya. Tak nak. Sebab itulah saya akan sebut nanti kejap lagi, saya akan sambung lagi ni. Jadi harapan saya, tuan-tuan, ialah binalah satu hubungan yang ampuh sama kita, adik-beradik kita dengan mak bapak kena ada kekuatan. Itu wallahu alam lah. Wallahu alam. Itu dia perbincangan kita. Sedang menonton, banyak lagi kita kongsikan selepas ini. Berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Teruskan perbincangan kita. Baik, kalau tadi kita menjawab persoalan dari sahabat kita Hana Wanci yang bertanyakan berkenaan dengan bagaimana ni ada adik-beradik yang bertelingkah, berebut harta atas dunia, bergaduh, masam muka, balik raya seorang balik, seorang tak balik, dah ada seorang ni patah balik sebab tak nak bersua muka. Kerana apa? Berebut harta pusaka sedangkan ibu dan ayah masih lagi hidup, masih lagi ada. Dan soalan kedua Puan Hana sebentar tadi, dia tanya, dia kata apa sebab terjadi perkara seperti ini? Adakah kerana kurang didikan agama ataupun penting diri sendiri? Silakan Ustaz. Saya nak angkat sikit perbincangan kepada isu soalan Hana Wanci ini. Saya nak ajak kepada semua hadirin kita bersama pada pagi ini yang anak-anak ni bahawa dan saya begini ya, kita anak-anak ini merupakan nyawa pada ibu bapa kita. Anak-anak ini secara konsepnya ini bazayalah
merupakan nyawa pada bapa kita. Nyawa. Maknanya, kalau anak-anak boleh bersatu hati, berpakat, tak ada hubungan yang keruh antara mereka. Faham? Mak bapak kita di alam baka nanti penuh ketenangan, penuh keselamatan. Sebab anak 10 orang, katalah anak 5 orang ini bersatu hati. Tak ada berkelahi, hubungan tak keruh, ar-rahim tak putus, mak bapak di alam barzakhnya tenang bahagia. Tapi ingat tuan-tuan, kalau anak-anak 5-6 orang berkelahi, tak bertegur seputar ar-rahim, mak bapak takkan tenang di alam sana. Mereka menerima bencana. Ada hadis tentang ini tuan-tuan. Saya tak bincang sekarang, tapi nak sebut kepada kita, kita memberi bencana kepada mak bapak kita. Sebab itulah hubungan kena jaga. Apalagi kita setelah mak bapak meninggal, dunia mereka meninggal di kita, Abang Long lah merupakan rakan kepada adik kandungnya. Kalang rakan paling akrab dengan ucunya. Uculah paling akrab dengan Abang Long. Sebab apa? Kita sedarah sedaging. Darah saya sebagai seorang ayah, ada darah anak saya, Abang Long dan Ucu. Contohnya, darah ayah saya ada dalam darah saya. Darah ayah saya ada darah Abang Longnya ataupun Ucunya. Maknanya, kita kena hidup suasana kesatuan itu. Itu yang kedua. Itu pertama. Yang keduanya ialah, kalau kita putus ar-rahim, kita putuskan hubungan apa? Hubungan agama. Bukan hubungan keluarga semata, hubungan agama. Kita berbuatlah bertengkar. Dan bersabda kepada kita, yang paling takut tuan-tuan apa Nabi sebut, la yadkhul jannata qati', tak akan ke syurga orang yang putus ar-rahim. Jadi tolong cantumkan, biar mak kita di alam barzakh tenang bahagia, sebab anak-anaknya bercantum hubungan, tak ada keruh hubungan, tak ada rosak hubungan. Baik, soalnya sekarang ialah, apakah dekan kurniakan agama sehingga berlaku demikian? Saya nak sebut begini, saya sebut tadi kan, bapa kena adil. Sebab tu bapa jangan berlaku sikap tidak adil dari sudut didik anak-anak. Jangan letakkan sayang tu dalam keadaan tidak setara, tidak sekata. Abang Long lebih disayangi sebab cerdik, Angah tak disayang sebab kurang cerdik. Tolong satukan dan banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah dalam hubungan agama tuan-tuan, satu benda yang paling besar sekali, mak ayah belum meninggal dunia, tolong banyakkan doa supaya anak mereka tak nampak keranda kepadanya. Akhlak terbina, akhlak terbangun, jiwanya mulia, bukan akhlak rosak. Sebab Nabi bersabda, Nabi kata apa? Doa yang Allah paling terima ialah siapa? Da'watul walidi li walidih. Seorang bapa berdoa kepada Allah minta keselamatan buat anaknya, itu doa yang paling terima. Bermakna apa? Mak bapak kena baca doa dan anak-anak kena ambil cakna bahawa aku sebagai anak tidak boleh bersikap baik, sikap kotor pada mak bapak, dengan maksud kena bina sebuah akhlak yang terpuji. Itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Baik. Kurang didikan agama, pentingkan diri sendiri, mungkin itu di antara sebab kenapa berlakunya perkara-perkara yang disebutkan awal perbincangan sehingga kini berkenaan dengan anak yang menempah keranda untuk mak dan ayahnya. Mungkin ada yang bertanya, dia kata apa maksud menempah keranda itu? Maksudnya adalah apabila ibu dan ayah tersebut masih lagi hidup, dia seakan-akan berhajat kepada segera kepergian mereka. Sebab satu, dia kata susah lah nak jaga, dia kata banyak masalah lah. Itu belum lagi dikira anak-anak yang 24 jam tiap-tiap hari bergaduh dengan mak ayah dia. Ditegur tidak boleh, dinasihati pun tidak boleh, disuruh bangun solat subuh maka dimarah pada kedua ibu dan bapanya. Itu banyak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Itu pun kerana juga tu. Betul. Ya. Subhanallah. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Dari satu sudut bunyinya macam anak durhaka. Berebut harta ketika ibu bapa masih hidup ibarat menempah keranda, tetapi jika diteliti, pembahagian harta mesti dibuat seawal mungkin untuk mengelakkan terjadinya perebutan dan pergaduhan di kemudian hari. Sedikit komen dari Ustaz, silakan. Dan juga kita terima kasih kepada sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Silakan Ustaz. Islam mendatangkan kepada kita banyak jawapan dalam kerangka untuk beri kebahagiaan, hubungan kekeluargaan, harta seumpama. Sebab dalam Islam dia ada sesuatu namanya iaitulah hebah. Ya. Hebah ini adalah suatu amalan pemberian belum si mati tu mati. Kalau ayah belum dia meninggal lah. Maka bagi saya, bagi jawapan kepada Puan Syahria ini, ialah itu terletak di atas kecerdikan seorang ayah lah. Sebab mungkin satu sudut si ayah dia tahu anaknya anak yang ada akhlak. Anak ayah ada iman. Dia tahu 5-6. Saya sebut tadi, ayah ni dia baca anak dia. Perangai, sikap, watak, akhlak. Ayah boleh baca. Abang Long macam mana akhlak, Ucu macam mana, Kak Alam macam mana. Ayah boleh baca. Seorang cerdik boleh baca.
Kalau dia boleh meninggal anak-anak yang berakhlak baik, dia Azri, tak ada perpecahan. Dia tahu anak 6 orang, 5 orang ni insya-Allah anak yang berakhlak mulia. Tak ada masalah. Hukum faraid diamalkan, bila dia mati saja, faraid akan mengambil tempat. Yang ni dapat sekian. Yang dapat sekian. Sebab dia faham anaknya anak yang baik. Tak ada pertengkaran, tak ada percakaran, tak ada permusuhan. Tak kerhubungan. Sebab anak menerima hakikat, faraid adalah sebagai jawapan pada pembagian harta si ayah meninggal. Selesai. Tapi kalau si ayah tadi, dia menjangka mungkin ada something yang mungkin menyebabkan hubungan beradik 5-6 orang, 4-5 orang sebagai contohnya, ayah ada kuasa. Di sudut agama apa dia? Hibah. Boleh agihkan. Aku nak beri abang long sekian banyak. Ucu sekian banyak. Kalang, kangas sekian banyak. Itu hak si mati, hak orang yang belum mati. Sebelum dia mati, hak dia. Kalau saya contoh ayah, saya contoh ayah kan ada 5 anak, contoh 5. Saya 5, bukan 6 ya. 5 anak. Saya ada kuasa. Masih hidup. Abang long, ayah nak beri 2 ekar tanah. Contoh 2 ekar tanah. Tak ada pun. Ya, saja sebut itu. Ya. Ucu 3 ekar lebih contoh. Anak tak boleh komen. Kenapa ayah Abang Long lebih banyak daripada Angah? Saya sikit. Itu hak ayah ketika dulu mati. Itu namanya harta dia. Dia boleh agihkan. Jadi sini, kalau tak nak berlaku perebutan, perpecahan kemudian, si ayah ada kuasa. Harta dibagi menurut kesesuaian. Tapi syaratnya, dia kena jelaskanlah. Janganlah pula bertindak tak ada kejelasan. Abang Long dapat 3 ekar, Ucu dapat setengah ekar. Yang ni akan bertindak komen ni. Pasal pula ayah, kena bagi penjelasan. Mungkin abang long kau ni, ayah tengok dia keluarga besar, anak-anaknya ramai. Yang kau ni dari sudut sekarang ni, anak tak ada lagi contohnya. Jadi ada kejelasan, itu hak si pemberi belum dia mati. Jadi hibah ini satu jalan kita untuk menjadikan rumah tangga, rumah bahagia dan hubungan keluarga tidak retak dan tidak punah. Cuma di situ kena sediakanlah. Kena bawa anak berkumpul bincang sebab hibah ni dalam konteks agama dibolehkan. Tetapi kena ada perbincangan secara kekeluargaan. Supaya anak jelas. Adil dan ada nilai keadil situ. Dan anak akan bertenang. Supaya masih hidup dan ada hujah untuk disampaikan mereka. Itu nama hibah. Dia tak nak isu berbangkit pada kemudian hari. Betul. Ya. Baik, soalan seterusnya di Facebook juga dari sahabat kita Abdul Karim Sufian. Katanya, Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz. Adakah dibolehkan ibu bapa tidak mewasiatkan sebarang harta pada anak-anak mereka disebabkan anak-anak telah diberikan ilmu dan mempunyai harta sendiri? Katanya kan. Dan sebaliknya, semua harta itu telah pun diinfakkan, diwasiatkan untuk jalan agama seperti pembinaan masjid, madrasah, anak-anak yatim dan sebagainya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita. Semua harta tak ada langsung diberi pada anak-anak, lain hampa pandai-pandai cari sendiri. Pandai-pandai cari sendiri. Silakan Ustaz. Satu sudut Tuan Haji Abdul Karim yang bertanya ini, satu sudut dalam agama tidak jadi masalah. Sebab si ayah dia ada kekuasaan dalam soal harta dia. Faham? Dia pemilik, dia mencari hak dia lah. Betul. Dia ada tanah 1 ekar ke, rumah kediaman sampai 100 juta ke. Sebab dia mencari sebagai seorang bapa dalam kerangka dia cari harta rezeki dia. Dia tak boleh komen. Ya. Cuma dalam agama ini ada satu pertalian namanya pertalian faraid. Ada asabahnya, ada yang layak menerima, anak lelaki, anak perempuan dan seumpamanya. Islam dia mengatur agama dengan cantik supaya bila kita tinggalkan anak isteri kita, tidak ada kezaliman di situ. Faham? Anak-anak boleh mengecapi nikmat kemewahan si ayah dia. Anak boleh merasa nikmat ayah yang dia pernah, nikmat harta ayah dia dapat. Islam atur dengan sistem faraid. Itu untuk kebaikan tu. Supaya masih ada hak masing-masing menurut agama, sistem agama. Boleh rujuk dalam surah An-Nisa, jelas Allah sebut detail. An-Nisa jawapan pada kita baik. Tinggal lagi sekarang ini ialah, memang anak kita beri agama cukup, ilmu yang cukup, iman yang mendalam, 10 anak semua ustaz belaka contohnya. Itu contoh dah. Sebab dikatakan ada ilmu lah kan. 10 anak hafiz Quran belaka. Yang abang long imam masjid, yang nombor 2 pun imam surau, ustaz pernah muncul di TLU contohnya. Nampak baguslah kan. Tapi dalam hukum Islam bukanlah bermaksudkan anak cerdik, bijak, kita pun pandai-pandai dia lah, cari sendiri, maka yang ada ni aku nak infak semua. Tidak salah
tiap dosa. Tetapi seorang bapa yang cerdik, dia akan memahami hak harta ada kepada asabahnya, kepada anaknya, maka sebahagian mungkin dia boleh infakkan untuk rumah anak yatim, untuk bina tahfiz Quran, untuk bina masjid. Maka sebahagian dia ambil untuk dirinya. Sebab si mati, hak untuk infak hak dia. Si mati bukan dia matilah, belum mati hak dia. Sebab itu bekalan dia. Sebab katalah saya, belum saya meninggal dunia, saya ambil harta sedikit daripada harta saya infak untuk anak yatim. Bina rumah tahfiz Quran, bina masjid. Itu hak saya tu. Sebab lepas saya mati nanti, ini bekalan saya di alam barzakh. Dia seorang cerdik ialah dia tahu nak buat satu kebaikan untuk anak dia tinggalkan, yang infak dia lakukan. Barulah cerdik, bijak orangnya. Saya tak kata salah, tapi saya rasa seorang ayah tak nak anak kecewa. Takkanlah anak termenung panjang. Walaupun anak cerdik macam mana pun, ayahku 1 ekar pun tak tinggal apa cerita ni. Tak ada langsung. Langsung tak ada. Jadi ketika itu bagi saya, kecerdikan bapa ialah dia faham keperluan si anaknya setelah dia mati, dan infak dia untuk dia setelah dia mati. Silakanlah, wallahu a'lam. Dua-dua boleh dapat. Dua dapat. Two in one lah ni. Betul. Two in one. Cumanya kena pandai untuk atur dan menyusun sesuatu tersebut kan. Saya fikir itu yang biasa berlaku lah ya. Betul. Jarang yang Haji Karim sebut ini, jarang berlaku ni saya rasa. Dia bagi semua sekali. Yang biasa berlaku, separuh dia beri pada infak, yang berbaki untuk anak-anak ditinggalkan faraid. Wallahu a'lam. Subhanallah, betul. Walaupun jahat macam mana pun anak dia itu tetap juga diberikan kepada anak-anaknya kan. Ini isu yang penting juga ni. Betul. Isu anak yang tak elok, anak yang jahat, anak pulau. Dalam Islam ada hak dia untuk dapat faraidnya. Subhanallah, itu dia kan. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Sal Rasid Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz, apakah penyebab berlakunya harta tidak dituntut dan apa punca harta pusaka banyak masalah meskipun ibu bapa sudah meninggal dunia? Mungkin ini kita lihat pada sudut pandang bukan pada pengkiraan tetapi juga pada sikap anak dan juga ibu bapa tersebut. Mungkin ini rentetan daripada soalan tadi Ustaz. Silakan sedikit. Apakah punca berlakunya harta tak dituntut? Apakah punca harta pusaka banyak masalah? Walaupun ibu sudah meninggal dunia. Yang pertama sekali, sebab tu sebutkan tadi, dalam amalan masyarakat kita kadang-kadang, minta maaf saya yang bertanya Sal Rasid Cik ni antara penonton setia kita lah ni. Kadang-kadang sebab itulah kita keluarga ada ada yang kata kesatuan hati. Bila ayah mak meninggal dunia, saya pun kena sebut ini sebab itu pun pengalaman peribadi saya. Yang saya masih lagi rasa sampai hari ini ialah kita kena segera tunaikan hak-hak harta ini. Secara pusakanya, kena berpakat, kena berbincang, kena duduk bersama adik-beradik, tengok dengan penuh keinsafan. Mana harta yang kita patut segerakan untuk diuruskan, faraidnya, bahagian-bahagian. Sebab, kalau kita segerakan perurusan, kita bimbang dia akan berlanjutan. Tahun ke tahun, membabitkan soal-soal yang lain pula. Sebab keluarga makin besar, dia tak akan setakat tu. Anak akan lahir kemudian pada kita. Anak kita banglong. Jadi menyebabkan kalau kita segera kepada soal pemrosesan awal, dia akan jadi macam tadi lah. Dan kita, saya lupa sekarang berapa. Kita Malaysia bilion ya, harta yang tak dituntut. Pusaka besar. Jadi, hal ini saya rasa keluarga nak kena share, kena duduk bersama, bincang adik-beradik yang jauh, yang dekat, duduk bersama. Dan duduk dengan satu hati tenang. Sebab dia begini, Ustaz Da'i Azrin ya. Saya nampak ini antara kefahaman saya bila saya baca beberapa cerita dalam soal harta pusaka ini, kita akan lebih rasa tenang hati jiwa kalau dia dapat selesai segera. Betul. Daripada soal harta pusaka ini. Segera dalam tempoh nak kata setahun dua tidaklah, tapi segera. Lebih tenang. Sebab apa? Sebab kita tahu orang layak dan tak layak. Tapi kalau kita berpanjangan dah 20 tahun, dia akan mari macam-macam cerita. Ini bila muncul pula ni? Ini siapa pula ni? Jadi akan jadi panjang cerita. Jadi tolong ambil sikap, bersegera, duduk bersembang, bukan bersembang, duduk bersama keluarga, insya-Allah ada jalan penyelesaian. Apabila kita ada orang boleh membimbing kita. Kalau pihak agama kita ada orang boleh susun balik. Kita punya faraid macam-macam. Ada pegawai agama boleh membantu kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, itu dia berkenaan dengan harta yang tidak pun dituntut dan sikap anak dan juga ahli keluarga masih hidup, maka itu yang patut diperhatikan. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, terus bersama kami.
Subhanallah, kembali bertemu untuk sama-sama kita kupas berkenaan dengan menempah keranda. Hari ini bukan perbincangan berkenaan dengan hanya tertakluk kepada harta peninggalan saja atau pusaka saja, tetapi kita berfikir tentang bagaimana sikap seorang anak dalam setiap sudut, mahupun ibunya masih ada, ibu ayah masih ada ataupun tidak ada, bagaimana keadaan anak tersebut supaya tidak menjadi anak yang durhaka. Betul. Baik, itu kupasan dan perbincangan kita. Dan juga hari ini kita menerangkan kepada anda bagaimana yang dimaksudkan dengan menempah keranda tersebut. Tadi saya ada sebut kepada anda, seolah-olah anak ini dia menempah keranda untuk kedua ibu dan bapanya kerana ibu dan bapa masih di depan mata, tetapi hati dan sanubarinya bercita-cita supaya ibu dan ayahnya cepat pergi kerana dah pun tak larat nak jaga, katanya. Tak larat nak jaga, dah rimah asyik kena tegur tiap-tiap hari. Maka dia pun ada satu perasaan macam itu. Ini yang kita risau sebenarnya. Nampak macam satu fantasi cerita dongeng, tetapi itu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Betul, Ustaz? Dia begini, saya nak masa sikit. Ya. Kita sebut menempah keranda, mungkin tengok pusaka saja kan, pusaka harta. Tapi sebenarnya kita boleh kaitkan juga dengan soal sayang kasih cinta. Betul. Bila anak-anak dah mula pinggirkan mak ayah daripada kehidupan dia, tak nak jaga, tak nak dekati, tak nak rapati, mak ayah sakit pun dia tak peduli, mak ayah dekat keadaan uzur pun dia tak dekati, rapati, buat tak kisah, tak telefon, itu juga menempah keranda. Mak dia telah mencacatkan hati seorang bapa, seorang ibu. Hati makin sakit, hati makin lumpuh, jiwa makin tak tenteram. Dia mungkin sehat lagi ataupun dia makin hidup, tetapi jiwa tak sakit. Anaknya tak pernah jenguk, anak tak pernah rapati, anak tak telefon, anak tak pernah jumpa, contohnya tak pernah nak ziarah. Itu juga menempah keranda, dengan maksud ayah dah mula rasa tak tenteram jiwanya. Anak aku tak dapati aku sakit tak jenguk. Maka tuan-tuan, dalam hal inilah kita dengan mak ayah kita ni, tuan-tuan, dia adalah jantung hati kita. Saya ingat kata-kata seorang ulama besar, namanya Al-Hasan Al-Basri. Saya kaitkan tuan sikit 2-3 patah. Kata Hasan Basri, kalau kita tengok wajah mak kita ini, bukan tengok wajah mata, tengok wajah hatinya sekali. Sebab apa? Kata Hasan Basri, hati mak kita ini, kita akan terasa nikmat bila mana kita terasa bahawa mak kita adalah hati jantung kita. Kalau kita sakit, mak kita tumpang sakit. Mak sakit, tumpang sakit. Itulah perasaannya. Tapi kalau kita tak rasa macam tu, kata Al Basri, kita akan terasa mak tak ada harga. Kalau mak ketika kita tak sihat, kita tak rasa nak dekati dia. Mak ketika sakit, kita rasa dapat. Sebab apa? Kita rasa pada dia lah. Dah sakit, mak urus sendiri dah. Sedang tak begitu. Ini falsafah lah ni. Kalau faham boleh faham, tak faham macam mana. Tapi itu perasaan kita sepatutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Lihat Allah wajahnya, lihat wajah hatinya sekali. Hati sekali, Hati bukan sekali. saja mata. Betul. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Nur Hayati Ismail. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Kita sering mendengar rumah ibu, yakni rumah asal ibu bapa. Apakah dibolehkan menjualnya? Lalu anak-anak membawa ibu ayah tinggal bersama, kejadian dibimbangi ibu ayah terabai. Apakah benar anak lelaki lebih besar tanggungjawab terhadap ibu bapa berbanding anak perempuan? Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat kita. Dia begini, Puan Nurayati Kak Yati yang bertanya ini, tuan-tuan puan-puan semua. Selagi mana mak kita masih ada dan dengan izinnya, kalau dia ada rumah contohnya, ada rumah kediaman, diizin untuk dijual, tak ada masalah. So, itu keizinan dia sebagai pemilik. Dan mungkin harta tadi kau dapat katalah rumah dengan harga 1 juta contohnya. Dia kata tak apalah, mak pun dah tak larat nak jaga rumah ni, mak mungkin rumahnya besar, mak seorang-seorang, ayah dah tak ada contohnya, ayah suami dah meninggalkan, ayah dah tak ada. Tak apalah, mak kita jual harta ni dan mak nak akan duduk di rumah anak mak yang lain. Dia rata untuk jual. Itu hak dia. Dia pemilik. Soal dia nak bagi, nak 100 juta nak bagi pada anak dia 200,000, 1,000, itu hak dia. Tapi memaksa mak kena jual mak rumah ni. Tak ada sebab mak nak duduk lah. Ini menyusahkan kami saja. Itu bukan akhlak dalam Islam. Sebab tidak ada paksaan dalam urusan ini. Kecuali dia reda nak menjual. Jadi kalau paksaan, ia tidak sesuatu yang dihalalkan dari syarak. Faham. Apalagi paksaan itu datang daripada sikap yang tertentu. Mungkin Abang Long, saya minta maaf ya, ini pengalaman saya tengok dalam masyarakat dah berlaku. Abang Long ambil kesempatan. Saat adik-adiknya jauh di sana. Abang Long
kesempatan. Dipaksa maknya jual rumah, dibawa ke rumah dia. Jadi apa yang mak jual tadi, jadi hak dia kemudiannya. Sedangkan paksa itu bukan atau keredaan mak tadi. Itu tak boleh, itu berdosa namanya. Batulah di situ yang pegang kuasa mak dia. Baik. Kalau ambil kesempatan itu satu amalan yang boleh berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu satu. Yang keduanya ialah dari sudut tu juga Azrain. Saya cuba nak tengok satu fakta yang lain, satu sudut yang lain. Kalaulah mak tadi jual rumah sebab dia nak mengambil ruang untuk hidup di rumah anaknya yang lain. Ya. Hak untuk jaga mak tadi, hak anak-anak bersama. Faham? Bukan kerana Abang Long tak banyak kerja urusan, Abang Long jaga. Tak. Sebenarnya untuk jaga mak tadi adalah keluarga, anak-anak kena jaga. Kalau ada 4 orang, 5 orang, patutnya anak kesempatan. Gilirkan tu macam mana, buatlah perancangan. Selagi mak masih hidup. Itu yang patutnya. Adapun dari sudut agama, anak lelaki lebih besar kewajipannya kepada anak-anak perempuan jaga mak, itu betul. Sebab ar-rijal qawwamun nisa, dalam hukum agama lelaki lebih berkuasa. Dalam hal ini anak lelaki kena ada kefahaman agama. Jaga ayah yang mungkin telah kematian isteri, ibulah. Seorang ibu kematian suami, ayah kita lah. Ketika itu anak-anak lelaki kena ambil amanah untuk lebih aula menjaga ibunya, ayahnya mungkin sakit dan macam-macam. Hal ini nak kena ada suatu kekuatan dalaman. Kadang-kadang ada setengah pihak dia kata apa? Kita bukan pandang laki-laki, tidak. Itu sampai ada masa. Tak ada masa, tak boleh. Tak. Laki-laki kena lebih aula untuk inisiatif menjaga mak, ayah dan seumpamanya. Cuma daripada janganlah pula take of granted kan. Maknanya dah abang buat kerja, abang pandai-pandai, laki-laki kan. Yang perempuan tidak. Perempuan ada hak juga, tapi kena ada izin pada sang suami. Kalau ada perempuan, suami izin. Dan suami pula bagilah izin. Sebab mak mertua itu mak anda juga. Ni kadang-kadang Ustaz Azrain ya. Yeah. Kadang-kadang suami pula, alah itu mak awak kan. Saya tak naklah tengok muka mak awak rumah ni. Mak awak apa lagi, itu mak anda juga tu. Itu mak mertua, mak anda juga, title mak anda juga. Jadi sebab tu suami kadang-kadang kena ada kelapangan hati jugalah menerima mertua untuk duduk di rumahnya. Sebab mak mertua datang tu dengan rahmat insya-Allah pada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang sikapnya setengah, kadang-kadang bukan semua. Dia ambil sikap sinis. Saya tak terima. Ini mak awak ni pandai-pandai, abang tak betul macam tu. Anda telah menolak rezeki pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita kena bersama isteri untuk ambil kesempatan itu. Wallahu a'lam. Apabila mak ayah dia datang, elok layanannya, cantik ya. Tapi bila mak mertua, tapi dia tak sampai lagi satu perasaan mengetahui itu adalah mak sendiri. Ya. Kita didik masyarakat, mak mertua adalah mak anda. Betul, kena didik masyarakat. Itu kan mak pada isteri anda, lahirkan besarkan isteri anda, itu maknya. Jadi itulah mak anda juga. Betul. Jangan ada sifat, ada sifat-sifat yang kita letak satu sikap membezakan. Demi Allah, itulah mak anda juga. Sebab ia adalah isteri, ibu kepada isteri anda. Subhanallah. Macam itulah cara kita berfikir. Baik. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya berkenaan dengan bagaimana situasi memahami sikap dan tanggungjawab sebagai seorang anak kepada kedua ibu dan bapa. Banyak lagi kita nak kongsikan, tetapi kita berakhir di sini dahulu di TV3. Sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Anak yang derhaka kepada kedua ibu dan bapanya, khususnya berkenaan dengan soal pembahagian harta dan juga harta pusaka yang hari ini banyak terjadinya pertelingkahan dan juga pergaduhan dalam sisi ataupun keluarga masyarakat ini yang pastinya akan menimbulkan satu kerisauan khususnya dalam keluarga kita. Baik. Mari kita teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan dari sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Mari kita lihat, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah seorang anak itu menghalang jika seorang ibu atau bapanya ingin mewariskan harta pusakanya kepada orang lain, contohnya cucu ataupun anak angkatnya?
Kadang-kala isu ibu bapa mewariskan harta pusaka bukan kepada anak kandung menimbulkan iri hati anak-anak dan ibarat menempah keranda bagi orang tuanya. Apakah cara untuk mengatasi masalah ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih dari Azrin membacakan soalan pada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Cukup cantik soalan ini. Sebab soalan ini soalan yang saya rasa perlu bagi jawapan yang tuntas. Sebab bila bercakap tentang isu ini atau soalan ini, saya nak kaitkan soal mak bapak yang cerdik, dia tak akan bertindak sebagaimana disebutkan dalam cerita ini. Baik. Sebab mak bapak yang cerdik, yang ada agama, dia akan faham di sebalik harta dia ada hak untuk anak-anak dan keluarganya. Anak-anak dia lah. So itu hukum faraid. Sebab Nabi kata pada satu hadis, Nabi sabda, "Alhiqu al-faraidha bi ahliha." Maksud kata Nabi, kena serahkan harta pusaka pada orang yang layak. Maksudnya ialah ketika itu kepada bapa, anak-anaknya lah yang akan mewarisi, baik anak lelaki perempuan, anak perempuan. Itu soal pembagian adalah bila mana seorang bapa ataupun ibu dia nak wariskan harta kepada orang lain, contoh kepada anak angkat, cucu sekalipun, dalam Islam bukan begitu boleh kita lakukan. Memang boleh, tapi dengan cara kita bukan waris ke semuanya. Faham? Hanya sekadar hibah atau wasiat kepada anak angkat contoh. Boleh wasiat. Dia anak angkat daripada anak saudari umur sampai dah puluh 11 tahun, 10 tahun, dia boleh wasiat. Dan tak boleh pada 1/3 wasiat, tak boleh ke semua. Dia tak boleh, saya nak serahkan harta kepada anak angkat saya. Tak boleh dalam Islam. So, ada di sana asabah yang perlu, yang lain berharta, anak-anak contohnya. Masa itu ketika itu seorang bapa dia hanya boleh wasiat sekian banyak atau hibah kepada cucu atau kepada anak angkatnya. Maka yang berbaki untuk anak-anaknya sendiri, laki atau perempuan. Jadi dalam hal ini, kalaulah berlaku macam tu, anak-anak ada kewajipan untuk nasihat mak ayah. Mak, kenapa mak nak serahkan harta keseluruhan kepada anak angkat semata-mata? Kami anak-anak mak. Tapi kena ada perbincangan hati ke hati lah, bukan menentang, bukan balun, bukan caci maki, bukan marah, tak menentu. Tapi seorang bapa, mak cerdik, dia tak akan bertindak macam tu. Jadi bagi saya, Puan Nurul Hidayah, hal ini kena ada penyelesaiannya melalui hukum agama dan ilmu. Mak bapak sebelum dia nak serahta kepada wali keseluruhan, anak angkat contohnya, dia kena tanya dulu pihak berkuasa agama, pergi jawab agama, temu dengan pegawai faraid, boleh tak macam ni saya nak buat? Tak boleh, kena buat cara lain. Maka dengan cara yang sepatutnya hibah ataupun wasiat. Tapi yang faraid tetap untuk anak-anak yang menjadi darah dagingnya, asabah kepadanya. Wallahu a'lam. Maka akan timbul iri hati apabila dia anak akan kandung timbul isu kemudiannya. Ya, betul. Dan mengeruhkan keadaan. Itulah kerana bagi si bapa. Sedangkan kita sebutkan tadi, si bapa menanti pada anak pahala. Pahala amal soleh si anak itu menjadi pahala bagi si bapa di alam kubur. Jadi kalau anaknya tinggalkan, tak suka kepadanya, iri hati kepadanya, tak dapat pahala lah bagi dia. Rugilah si bapa tadi. Satu, isunya timbul iri hati, dan yang kedua jadi satu, yalah, hubungan dalam keluarga tu jadi tak berapa Makin cantik, makin keruh, dan tak makin elok. rosak. Maka ketimbulnya meminggirkan pulau memulau. Baik Ustaz, mungkin kita sebut tentang isu menempah keranda ni, saya nak kaitkan dengan satu persoalan, tapi saya rasa dia kena dengan soalan yang tadi dan juga rentetan daripada soalan tadi berkenaan dengan mungkin juga apabila si ayah ataupun si ibu ni telah meninggal dunia ataupun ibu dan ayah meninggal dunia, maka mungkin anak-anak ini yang bak kata Ustaz tadi, ibu dan bapa tidak berapa pandai untuk memberi didikan, maka akan hasilnya pada anak-anak tersebut. Maka akan berebut harta pusaka itu, berjadinya perbalahan. Yang paling menakutkan adalah contoh ada 4 orang, 2 orang ni berpakat ambil dan yang meminggirkan lagi 2 orang ni. Mungkin 2 orang ni mungkin kurang daripada kefahamannya, dia tak tahu adanya harta peninggalan tersebut. Maka 2 orang ni dia ambil dan melarikan harta tersebut, maka itu lebih merisaukan. Sedikit komen dari Ustaz bagaimana? Ini antara perkara yang tak patut berlaku. Ya. Allah SWT sebut dalam Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta secara batil. Bila berlaku macam ni, adik-beradik 4-5 orang, berpakat 3 orang dapat harta si ayah, si ibu yang meninggal tadi, dipinggirkan 2 orang lagi dengan cara penipuan. Selama-lamanya harta anak dapat haram sampai kiamat. Sebab anak ambillah orang lain. Dalam Islam itu bukan kaedah. Sebab apa? Yang 2 lagi ada hak atas harta tadi. Kalau dia anak perempuan, dia ada pembagian. Tengok 1/6, 1/8, tengok keadaan. Kalau dia lelaki, ada hak juga. Bila-bila anda ambil cara macam ni, ingat
anda telah makan api neraka dan perut anda telah makan api. Ini sebab tu kata para ulama bahawa harta ni kena cermat. Saya teringat kata-kata dalam kitab Fiqh Manhaj Syafi'i, dia kata apa? Harta ini adalah cabang kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Cabang kenapa? Sebab bila ambil harta orang tak betul, anda sedang makan api setiap hari. Walau minum air, tapi itu air panas membakar perut anda. Batulah jangan ingat kita telah selesai kerana kita telah tipu orang lain di atas nikmat harta yang patut dia dapati. Batulah adik-beradik, jangan ambil sikap untuk peluang, untuk ambil peluang. Ialah ada kadang-kadang berlaku dengan Azrin. Maklumlah 6 beradik, 2 orang tak cerdik, yang 4 cerdik, ada yang ambil kesempatan. Yang 2 ni padan muka. Tak begitu. Dunia anda lepas, akhirat tak akan lepas. Ada makam Allah kan adil anda nanti. Subhanallah. Lepas kena bertaubat, kena pulangkan balik. Apa cara Ustaz? Pulangkan balik harta orang yang anda telah ambil masa hidup. Pulangkan balik. Kena cantumkan balik keimanan, cantumkan hati yang penuh keimanan. Wallahu a'lam. Contohlah 2 orang tu dia kata tak apalah kita halalkan je lah, biarlah dia orang. Adakah urusannya selesai, Ustaz? Kehalalan boleh selesaikan isu, tetapi bukan mudah untuk dihalalkan kalaulah situasi itu bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Saya sebut ini sebab apa? Kita sebut halal mudah, tapi pasti di mana yang dua boleh halalkan. Ya. Sebab dia ada anak isteri, Betul. untuk keluarga makan-makan macam-macam. Jadi kita jangan pandang mudah lah. Habis orang tuan-tuan bukan benda mudah sebenarnya. Dia bukan mudah-mudah. Wallahu a'lam. Wajib dipulangkan semula. Wajib dipulangkan. Untuk harta yang telah diambil daripada mereka yang bukan sepatutnya. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidik. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bagi ibu bapa sendiri yang menetapkan pembahagian harta? Contohnya membahagikan kepada anak angkat dan anak tiri sahaja, sedangkan anak kandung sendiri menyebabkan pertingkahan berlaku. Apakah sewajarnya itu hak sebagai ibu bapa mewasiatkan sedemikian kerana harta pusaka kepunyaan mereka sebenarnya? Baik, terima kasih sahabat kita Sahziatul Sidik untuk soalan ini. Kita serahkan kepada Ustaz untuk pencerahannya. Silakan Ustaz. Baik, saya nak kaitkan dengan soalan Puan Nuri tadi. Soalan lebih kurang sama tapi dah maksud yang agak berbeza sikit. Yang pertama sekali, selagi mana si ayah si ibu masih hidup, itu hak mereka untuk mengagihkan harta mereka ada. Betul. Dalam Islam namanya hibah. Hibah satu hukum Islam yang menjadi hak kepada orang masih hidup. Dia harta, dia hibahkan. Bukan saya hibah kepada keluarga, mungkin hibah kepada masyarakat awam. Katalah dia kenal seseorang yang pernah bantu dia, tolong dia, bukan keluarga pun, dia boleh hibahkan hartanya. Jadi dalam hal ini, si bapa ketika dia masih ada harta, dia boleh beri. Yang pentingnya ialah dia kena ada keadilan. Faham? Itu yang utama. Yang kita takut ialah dia hibahkan keseluruhan sampai dia abaikan anak sendiri ataupun keluarga sendiri. Ini yang kita paling takut berlaku. Kenapa? Satu pihak di belah sana mungkin ada kesempatan. Ini tak perlu berlaku. Yang keduanya ialah kalaupun nak dihibah macam mana sekalipun, kita kena beritahu pada anak kita supaya anak kita tahu tentang isu yang berlaku. Tak timbul prasangka ataupun sikap-sikap yang tidak elok kemudiannya, yang menimbulkan perkelahian macam-macam. Jadi anak-anak kena tahu apa tindakan si ayah si ibunya untuk tujuan itu. Wallahu a'lam. Baik. Tujuan dialah sebab macam kita lihat dalam 2 soalan tadi dari Nurul Hidayah Saifuddin dan juga sahabat kita Sahziatul Sidik bertanyakan berkenaan dengan ibu bapa tersebut, dia memang plan siap-siap nak bagi pada anak tiri, nak bagi pada anak angkat, nak bagi pada mungkin ada saudara-saudara yang lain, maka tu Ustaz sebentar tadi pastinya akan menimbulkan iri hati dan pertelingkahan di dalam keluarga tersebut. Baik, banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini. Ayuh berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan pastinya sedang penonton sudah banyak nota-nota penting yang dicatat pada hari ini untuk perbincangan menempah keranda soal harta dan juga soal anak-anak yang ditinggalkan. Adakah menjadi satu beban kepada kita ataupun menjadi satu ganjaran pahala yang berterusan walaupun si ibu dan ayah sudah tiada di atas dunia. Ini yang kita bincangkan pada hari ini. Jika anda ada mencatat nota-nota penting, jangan lupa sebarkan kepada sahabat-sahabat anda dan mudah-mudahan semuanya beroleh manfaat. Baik.
Kita nak lihat soalan seterusnya dari sahabat kita Sirna. Masya Allah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana contoh didikan yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh diberikan kepada anak-anak supaya tidak menjadi anak yang durhaka, terutama dalam soal harta benda. Soalan yang kedua, apabila meninggal dunia ibu bapa, terputuslah semuanya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak yang soleh. Adakah mereka juga akan terkesan dengan perbalahan dan pergaduhan anak-anak yang berebut harta di dunia ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sirna untuk soalan ini. Silakan Ustaz untuk dua soalan. Terima kasih. Soalan terbaik ni. Ya. Sirna nama pun nama terbaik ya. Baik tuan-tuan sekalian. Dalam isu tentang apakah di antara cara didikan yang sempurna Nabi telah sampai kepada umat demi untuk kita tidak hidup suasana harta kita jadi masalah lah contohnya tadi kan. Pertama sekali, saya fikir jawapan yang paling tuntas sekali ialah Islam itulah menjadi amalan Islam. Apa dia amalannya? Nabi ajar kita supaya ajar anak dengan ilmu. Satu ada kata Imam Syafi'i, alimul ilma qabla al-amali. Ajar ilmu belum beramal. Dan ada ulama yang kita kata, mereka kata al-iman malul hayati. Iman adalah harta kepada kehidupan. Iman itu harta hidup sebenarnya. Harta kepada kehidupan. Jadi sini saya fikir jelas kepada kita, kalau anak diisi dengan soal ilmu yang cukup di dada, iman yang keterhati, anak tidak akan jadi mudah berbalah soal harta benda ini. Faham? Dia tahu isunya bukan isu harta, isu sayang kasih kepada bapa. Daripada awal dia hidup sampai tidak fikir macam mana nak dekati mak ayah. Dengan sayang kasih menebal, bila ayah sakit dia nak jaga, bila ayah tak larat dia nak rapati, bila ayah jauh dia nak dekati macam-macam. Itu sifatnya. Tapi bila tidak ada ilmu dan iman, dia akan jadi masalah lah dalam hubungan keluargaan, bukan harta yang lain pun. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua tentang soalan daripada tentang apabila meninggal dunia putus semua perkara itu memang daripada Muslim. Soalnya sekarang ialah apakah mak bapak terkesan dengan anak-anak yang berbalah dalam soal ini. Saya ikat macam tuan. Saya ikatkan sebenarnya. Hadis Nabi kata apa? Nabi sebut 3 perkara yang akan kekal dengan si mati. Bila dia mati, ialah di antaranya waladin salih da'ulah. Anak salih doa kepada bapa. Kenapa Nabi sebut anak yang salih? Ya. Ini satu di antara kita kena fikirkan. Ringkasnya, Nabi nak angkat cerita kepada kita supaya kita dalam hidup ini ada bakti pada bapa kita. Bakti dengan apa? Ilmu yang cukup, iman kental, akhlak terpuji. Maksud bila mak meninggal dunia, kita tak fikir melainkan, ya Allah, aku nak jadikan mak aku ni bahagia di alam sana. Ampunkan dosa-dosanya. Berikannya kerahmatan, keselamatan, syurga baginya. Kuburnya bercahaya. Tuan-tuan sekalian, anak soleh itulah sifatnya. Arti kalau anak tidak soleh, doa tidak ada. Harta dihabiskan. Kalau harta dihabiskan, mungkin ada bentuk yang maksiat macam-macam. Jadi nampak setiap beza. Arti kata para ulama kita, anak soleh merupakan harta si mati. Betullah bila orang tu mati, anak soleh dengan ilmu dan iman dan amal, pastilah si yang mati dalam barzahnya, dia akan tenang bahagia. Sebab apa? Di luar sana anaknya berdoa malam, siang, pagi, petang. Anaknya tahu nak bersedekah. Sedekah 100, dia niat. Ayahku dapat pahala pada sedekah 100 ini. Bagi makan fakir miskin, pahala ya Allah sampai. Jadi ini semua merupakan rezeki. Jadi kalau si ayah meninggal dunia tanpa yang itu, dia akan kesempit di alam barzahnya. Sempit alam barzah, sempit dia dan sempit segala-galanya. Jadi anak-anak tidak mampu bantu jawabnya. Anak bukan bantu tapi memberi keburukan kepada si ayah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dia bagaimana didikan baginda Nabi SAW dan juga tidak terputus amalan itu. Maka ada satu yang paling dikehendaki adalah doa anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Doa dan amal soleh. Doa dan amal soleh anak tersebut. Adakah terkesan tadi, itu yang saya seronok nak dengar sebenarnya, adakah terkesan apabila pergaduhan itu berlaku? Maka itu pun terkesan. Terkesan sebab bila anak bergaduh, anak tak ada masa buat amal soleh. Ya betul. Dia akan buat benda-benda yang buruk mungkin, itulah yang dia akan lakukan. Bergaduh, doa pun tidak, amal soleh pun ya, tidak. Pasti. Betul. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Jura Azlin Sofian. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya. Disebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 15.
Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Surah At-Taghabun ayat 15. Apakah kunci utama bagi mengelakkan perbalahan dalam harta benda dan bagaimana harta benda ini menjadi ujian yang manis dan menyeronokkan, bukannya malapetaka dalam sesebuah keluarga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Jura Azlin Sufian untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Puan Jura, ya, kaitkan dengan satu ayat surah At-Taghabun ayat 15. Ya. Betul Allah sebut dalam hal ini bahawa harta benda itu jadi ujian kepada si mati ataupun pada bapa. Baik. Dia begini, jawapan saya ringkas saja, iaitu yang utama sekali ialah mak bapak masa hidup dia kena pastikan harta dicari halal untuk diberi makan kepada anak-anak. Betullah kehalalan harta ni penting dan Azrin. Jangan cari yang haram, disumbat, diberi makan malam siang, jangan. Pertama, kena halal untuk anak minum. Yang keduanya ialah dia memastikan bahawa anak-anaknya faham bahawa harta benda ini bukan segala-galanya dalam hidup. Ini adalah jalan untuk kehidupan, tapi segala Allah Azza wa Jalla, beramal berilmu. Itu kedua. Ketiganya ialah dia mesti jadikan harta sebagai landasan ke arah membina keluarga yang baik. Maksudnya apa? Dia agih-agih harta tadi. Kalau tadi, kalau nak hibah yang adil. Ya? Kalau wasiat, yang adil. Jangan, orang kata apa, jangan ambil sikap sinis dalam bab harta ini. Kerana anak kita yang abang long cerdik, kita lebihkan. Yang ni kurang cerdik, kita kurang. Jangan. Jadi kecerdikan mak ayah itu penting. Akhirnya, kalau itu yang kita dapat lakukan 3 perkara tadi, insya-Allah keluarga tidak akan ada malapetaka. Bila kita meninggal dunia, anak faham. Ayahku bukan tinggal harta sebab, tapi tinggal ilmu pada aku. Tinggal iman sekali. Ketika itulah, benarlah dalam ayat yang Allah sebut kepada kita apa? Ayat tadi. Balik Al-Furqan tadi, 74. Allah sebut, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatil qurrata ayun. Betul-betul berketenangan. Ketenangan di alam barzakh pada si bapa telah mati, anak-anak tahu berbakti. Sebab harta yang ditinggal tu atau berkatnya. Anak ada sedekah, diberi kepada orang, hadiah pada orang, dia dapat pahala, kemudian dikirim pada mak bapak dia sekali. Itu kan qurrata ayun. Dia bukan sekat pahala, tetapi anak-anak akan jadi anak-anak yang menjadi bakti kepada si bapa. Selama bapa meninggal, dia tahu nak buat kebaikan. Doa tak putus macam-macam. Itu qurrata ayun, mana tenang mata. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya ialah, saya nak ringkaskan dan jawapan kepada Puan Jura ini, sebenarnya semua ini datang daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Betullah pintu kita ni tuan-tuan, redha Tuhan. Bukan harta tu pintu keredaan. Bukan pangkat pintunya. Redha Allah itulah yang paling utama sekali. Wallahu a'lam. Subhanallah. Apa-apa pun berbalik kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah datang kepada keluarga kita dan juga kasih sayang Allah turun kepada keluarga kita, anak-anak keluarga dan seluruhnya. Baik Ustaz, sebagai penutup untuk perbincangan kita, ayo sama-sama kita berikan satu motivasi indah kepada penonton-penonton sebagai satu penutup yang istimewa kepada mereka. Silakan Ustaz. Yang pertama, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ibu bapa, berilah ruang kepada mereka untuk tenang di alam barzakhnya. Ya. Bukan kepayahan, bukan penderitaan. Yang kedua, ingatlah, mak ayah kita ni tuan-tuan harta yang paling besar kepada kita. Sekalipun mereka tak tinggal harta kepada kita dunia, tetapi harta besar ilmu dan amal kita. Mana ke bapa meninggal kita dengan ilmu yang cukup dia, itulah harta kita paling utama sekali. Amal yang cukup kepada kita, itu harta kita. Yang ketiga, ingat tuan-tuan, sekalipun mak ayah kita berharta banyak sekalipun, ingatlah, itu bukan milik mutlak kita selama-lamanya. Milik mutlak kita selamanya ialah amal soleh kita, kebaikan kita. Yang utama sekali ialah, ingat, jangan jadikan harta ini keranda buat mak kita. Apalagi tengah-tengah dia hiduplah kita sudah berpecah sama adik-beradik. Siapa nak lebih, siapa nak kurang, siapa macam-macam. Akhir mak kita dalam keadaan kehilangan segala-galanya. Kita nak tuan-tuan. Yang kelima, yang terakhirnya, ingat bahawa mak ayah kita ni tuan-tuan adalah merupakan cahaya hati kita dunia akhirat. Sebab tu kita nak mereka ini dapat keranda kebahagiaan, bukan keranda keburukan. Keranda keselamatan, kerana kehancuran. Yang terakhirnya, ringkas bicara ialah, yang keenam ialah, jangan kita bertengkar berbalakan harta semata-mata. Kerana harta bukan segala-galanya. Segalanya ialah amal salah kita kepada Allah, kita berharap, kita berserah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz dengan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afwa wal afiyata برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا وأعمال حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teruskan berbakti kepada kedua ibu bapa, berikan mereka kebahagiaan, bukannya malapetaka dan juga kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ruslan untuk kupasan dan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz pada hari ini. Kita teruskan bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.